Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi shahida. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Rabbi yassir wa la tu'assir. Rabbi tammim bil khair, amma ba'd. Alhamdulillah, syukur kita pada Allah Ta'ala pada pagi yang mulia ini dapat kita sama-sama dalam sesi kuliah subuh online anjuran Surau An-Nur fasa 3A Bandar Seremban Selatan, ya. Jadi terima kasih dan barakallahu fikum untuk pihak Surau An-Nur atas penganjuran kuliah secara online yang bersiri ini. InsyaAllah kalau tidak ada apa halangan, setiap hari Isnin, minggu pertama dan minggu ketiga, insyaAllah kita akan bertemu secara online. Ya, saya kira inilah salah satu surau yang istiqamah buat kuliah secara online subuh, ya. Masya Allah. Hari Isnin pula, ya. Terima kasih dan tahniah pada pihak surau. Suara saya jelas ke? Boleh kan? Jelas, ya? Apa khabar tuan-tuan dan puan-puan? Terima kasih Tuan Jasmi, Asma Zuraida, siapa lagi? Merais Ili, ya. Alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang bagi salam tu saya ucap salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saridah Saleh, syukur, alhamdulillah, ya. Tuan Zulkifli Mahadi, jelas, ya. Alhamdulillah. Baik. Okey, baik, insya-Allah. InsyaAllah pada pagi ini tuan-tuan dan puan, ya, kita akan lihat satu topik iaitu hati mati. Hati mati, insyaAllah. Sebab apa? Sebab kita nak masuk Ramadan tak lama lagi. Ramadan bakal menjelang tiba. Hari ni pun kalau kita tengok kalender, hari ni kita dah berapa Syaban dah. Siapa yang berpuasa, selamat berpuasa lah. Hari ni hari Isnin. Ya, mungkin ada yang berpuasa, jadi selamat berpuasa. Kita hari ni dah masuk 11 Syaban, ya. 11 Syaban bermakna kita ada lebih kurang 19 hari, ya, untuk kita sampai ke bulan Ramadan Al-Mubarak, bulan yang dinanti-nanti, yang ditunggu-tunggu oleh kita semua, insyaAllah, ya. Jadi siapa-siapa yang nak infak subuh, bolehlah pergi ke surau, Bank Islam Surau, ya, atas nama Surau An-Nur fasa 3, ya, Bandar Seremban Selatan. Nombor akaun ada di ruangan komen tu. Boleh pergi buat demikian, boleh transfer, ya, secara online sekarang ni, ya. Buat sedekah subuh, sebab sedekah subuh ni ada keberkatan yang tersendiri, didoakan oleh oleh malaikat. Allahumma ayat doa tu, ya, yang mana malaikat mendoakan, ya Allah, kurniakan mereka yang memberikan infak pada waktu pagi ini dengan munfiqan khalafa, bagi dia gantian, gantikan dengan perkara yang baik dalam hidup dia, insyaAllah, ya. Sedekah subuh dan tajaan dialu-alukan. Baik, Allahumma salli ala Muhammad. Kita nak masuk Ramadan dah ni, ya. Dalam 19 hari lagi ataupun 20 hari kita sampai ke bulan Ramadan, bulan yang kita nanti-nantikan. Oleh kerana itu, kita nak biar hati kita ni dalam keadaan hati yang bersih. Kenapa? Sebabnya dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 183, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam
كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون صدق الله العظيم. Surah Al-Baqarah ayat 183. Wahai orang yang beriman. Kita perhatikan ayat itu, Allah Ta'ala menyebutkan wahai orang-orang yang beriman. Tidak dimulai dengan wahai orang Islam ataupun wahai sekalian manusia. Tetapi Allah memulai dengan wahai orang yang beriman. Kutiba alaikumus siyam, diwajibkan ke atas kamu puasa sebagaimana yang telah difardukan, yang telah diwajibkan kepada umat ataupun kaum sebelum kamu. La'allakum tattaqun. Apa makna la'allakum? Makna la'allakum ialah mudah-mudahan ataupun semoga. Dalam bahasa kita, bila kita sebut perkataan mudah-mudahan, semoga ini menggambarkan maksud yang 50-50 kan, 50-50. Dia tidak betul lagi. Mudah-mudahan anak aku masuk sekolah berasrama penuh. Adakah dah masuk sekolah tu? Belum ya. Kalau anak kita sudah masuk sekolah berasrama penuh, kita akan kata anak aku telah pun masuk sekolah asrama penuh. Kalau mudah-mudahan ya harap-harapnya anak aku masuklah sekolah asrama penuh. Itu belum pasti. 50-50. Boleh jadi ya, boleh jadi tidak. Tetapi dalam ayat, konteks ayat Al-Quran ini, bila sebut la'allakum yang membawa maksud mudah-mudahan kalian beroleh ketakwaan, kata seorang ahli pakar bahasa iaitu Sibawayh mengatakan makna la'alla dalam bahasa Arab itu membawa maksud mudah-mudahan in bracket ataupun dalam kurungannya membawa maksud confirm. Maknanya pasti. Pasti akan beroleh ketakwaan. Jadi siapa yang pasti dapat takwa ni? Iaitu mereka yang berpuasa. Mulanya puasa itu dengan cara orang yang beriman. Boleh Dengan cara orang beriman. Tidak dimulai dengan wahai orang Islam. Allah mula dengan orang beriman. Wahai orang beriman. Sebab itu, masuk satu Ramadan nanti, puasalah kita sebagaimana puasa orang beriman. Bukan puasa orang Islam. Kalau puasa orang Islam, ya kita kata sah puasa itu. Tapi pahalanya mungkin agak tak syok lah. Sebab tu dalam hadis pun Nabi sebut, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, man sama ramadana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dengan penuh keimanan, imanan dengan penuh keimanan, wahtisaban dan juga penuh pengharapan. Jadi nak sebut dekat sini, Nabi sebut puasa yang penuh dengan keimanan. Jadi puasa yang penuh keimanan inilah akan mendapat ganjaran diampunkan dosa-dosa yang lalu. Boleh InsyaAllah, mudah-mudahan saya doakan semua Tuan Ahmad Safri, Asma Zuraida, Muhammad Sahrin, siapa lagi dan Cik Pia, Yusliza, Salam dan yang lain-lain, semoga kalian adalah Nik Roslina Karim, Zulkifli Mahadi, Salidah Saleh, Arusmi Merais, Jasmi, semua ni adalah di kalangan mereka yang beriman. Allahumma amin ya rabbal alamin, insya-Allah insya-Allah amin ya rabbal alamin. Baik, apa khabar tuan-tuan puan, sihat sihat mudah-mudahan semua sihat. Insya-Allah pada pagi ini bila sebut tentang Ramadan Ramadan tiba, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan. Kan macam-macam lagu Ramadan bila kita dengar lagu Ramadan ni, rindu kerinduan kita untuk sampai Ramadan. Allahumma barik lana fi Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, sampaikan kami ke bulan Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Tajuk yang kita nak bincangkan oleh kerana kita nak biarlah Ramadan ni datang dalam keadaan hati kita bersih, hati orang beriman. Hati ni ada 5 peringkat menurut ulama tasawuf. Hati ni ada 5 level dia. Yang pertama namanya hati yang mati.
iaitu disebut sebagai mautul qalbi, hati yang mati. Ataupun boleh disebut sebagai fasadul qalbi, hati yang jahat ataupun hati yang matilah, kita senang sebut hati mati. Yang ini untuk orang kafir, ya. Hati mati adalah untuk orang kafir. Yang kedua, hati yang disebut sebagai masdudatul qalbi, iaitu hati yang tertutup. Yang pertama tadi hati mati sebab dah terkunci dah. Dah lock dah, ya. Dah lock dah, tak boleh buka dah. Kunci tak jumpa. Itu hati mati bagi orang kafir. Wal'iyazbillah min zalik, kita tidak macam tu. Okey, yang kedua namanya masdudatul qalbi, iaitu hati yang tertutup, ya. Dia tak kunci, tertutup je. Ada sesuatu yang menghalang, mungkin terhalang dengan pangkat, dengan dunia, dengan kemewahan, dengan kesibukan dunia. Jadi dia tertutup. Yang ini adalah bagi mereka li'awamil muslimin, bagi orang muslim kebanyakannya, orang awam kebanyakannya. Jadi kita tak nak juga duduk pada level yang kedua, hati yang tertutup. Hati yang tertutup ni dia masih lagi boleh dibuka, tapi lambat. Ya, kita tak nak hati yang tertutup. Kalau boleh kita duduk pada level yang ketiga, namanya Allahumma salli ala Muhammad, ilmul yaqin. Hati yang dipenuhi dengan cahaya ilmu. Hati yang dipenuhi dengan cahaya ilmu. Kita hadir pada pagi ini adalah proses untuk kita memberi cahaya, ya, menerangkan hati kita dengan cahaya-cahaya ilmu. Orang yang dipenuhi dengan cahaya ilmu, dia mudah dekat dengan Allah Ta'ala. Ya? Dia dalam on track lah, maknanya dia on track untuk dekat dengan Allah Ta'ala. Sebab tu at least kita kena duduk pada level hati yang ketiga, namanya ilmul yaqin. Ada juga disebut sebagai syu'aul basirah. Macam-macam lah istilah, tapi mudah kita faham. Yang ketiga ni, hati yang dipenuhi dengan cahaya keilmuan. InsyaAllah, ya. Okey, baik. Yang keempat namanya ainul yaqin. Ainul yaqin iaitu cahaya hati yang dipenuhi dengan cahaya keimanan, keyakinan yang tinggi, iman yang tinggi. Setelah dia melalui fasa ilmu, dengan keilmuan dia belajar, hadir kuliah, datang seminar, baca Quran, dia faham. Itu cahaya ilmu itu membawa dia dekat kepada iman, dan bila mana banyak ilmu dia dapat, Masya Allah, iman semakin menebal. Tak? Ini kalau kita masuk madrasah Ramadan dalam keadaan hati kita duduk pada peringkat ini, Masya Allah, ya. Kita akan ambil peluang yang banyak untuk kita dapat perolehi pahala. Yang ini kalau duduk level yang ketiga, hati yang keempat, insya Allah, ya, pasti beroleh ketakwaan, insya Allah. Okey, yang kelima iaitu namanya haqqul yaqin ataupun haqqul basirah. Level hati yang kelima iaitu hati yang mana dia sudah level yang sangat tinggi kepada cahaya hakikat. Ya, iaitu dia tidak nampak apa lagi. Yang dia nampak, diri aku ni tak ada apa-apa, harta aku tak ada apa-apa, semuanya tak ada apa-apa. Yang ada hanyalah Allah Subhanahu Wa Taala. Yang ini bagi wali-wali Allah. Dan saya yakin yang menonton pada pagi ini, insya-Allah Tuan Abdul Rahman, Jaharah, Ara, Asma Zurai dan Nur Asiah dan lain-lain ni semuanya wali-wali Allah, insya-Allah, ya. Wali-wali Allah ni semua ni, saya saja yang kuali. Okey, baik. Allahumma salli ala Muhammad. Tuan-tuan dan puan, nanti 7.30 nanti boleh dengar Radio IKIM. Ya. Radio IKIM sebab pagi ni dalam sepanjang bulan Mac ini, ya, saya dalam slot motivasi pagi. IKIM 7.30 pagi sampai 7.30 pagi, sekitar 10 minit, ya. Kemudian ulangan insya-Allah 7.40 malam. Lepas azan maghrib sekitar 7.40 malam dia akan share ulang balik motivasi pagi yang pagi ni. InsyaAllah pagi ni ada slot motivasi pagi di Radio IKIM FM. Tak tahulah apa benda celoteh saya, dengarlah, ya.
Baik, insya-Allah tuan-tuan dan puan-puan rahmatan sekalian. Kita pergi kepada hati mati. InsyaAllah hati mati ni kalau menurut Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, menurut siapa namanya? Hasanul Basri, ya. Menurut Hasanul Basri, hati mati ini ada 10. Baik. Dikisahkan kana hunaka rajulun minas salihin yuqalu lahu ya Ibrahim bin Adham rahimah, ya. Baik, diceritakan wa kana fil Basrah, satu ketika ada seorang lelaki yang saleh berjumpa dengan Ibrahim bin Adham. Ketika itu Ibrahim bin Adham berada di satu pasar. Kemudian ditanyakan kepada Ibrahim bin Adham, ya, ya Aba Ishaq, ma lana nad'u fala yustajabu lana. Wahai Abu Ishaq, ini nama gelaran bagi Ibrahim bin Adham. Kenapa ya bila kami berdoa Tuhan tidak memakbulkan, tak mustajabkan doa kami? Faqala lahum li'anna qulubakum matat bi'asyrati asya'in. Doa kamu tidak mustajab disebabkan hati kamu mati. Dan matinya hati kamu itu disebabkan 10 perkara. Dengar baik-baik, ya. Kata Ibrahim bin Adham, mati hati manusia ini disebabkan 10 perkara. Yang pertama, dia kata apa? Mereka pun bertanya, faqala lahum wa ma hiya? Mereka bertanya, apakah yang dikatakan 10 tanda hati mati ni yang menyebabkan doa kita tak mustajab? Jadi dengar baik-baik. Kenapa doa kita tak mustajab? Kemungkinan besar hati kita mati. Ya. Bila hati mati menyebabkan doa kita tidak diangkat dan seolah-olah ada penghalang. Jadi kita nak hidupkan hati kita. Maka dia kata Hasanul Basri pun berkata, minta maaf, ya, bukan Hasan Al-Basri, Ibrahim bin Adham, minta maaf. Bukan Hasan Al-Basri, ya, Ibrahim bin Adham. Maka Ibrahim bin Adham pun berkata, al-awwal annakum araftumullah falam tu'addu haqqahu. Ya. Yang pertama dia kata, kamu mengaku kenal Allah Subhanahu wa taala tetapi kamu tidak menunaikan hak-haknya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, ya. Kita duk kata kita kenal Tuhan. Oh, siapa Tuhan kita? Allah. Tapi tak menunaikan hak-hak Allah Ta'ala. Apakah hak Tuhan kita? Yakni kita beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Dalam surah dalam surah Az-Zariyat ayat 56, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah, mengabdikan diri pada Allah Azza wa Jal. Jadi yang pertama, tanda hati mati, kita mengaku mengenal Allah Ta'ala tapi kita tidak menunaikan hak-hak Allah Ta'ala. Jaga-jaga tu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, as-sani za'amtum annakum tuhibbuna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam thumma taraktum sunnatahu. Yang kedua, kamu kata kamu mengaku cintakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tetapi kamu mengabaikan sunnah baginda. Kamu meninggalkan sunnah baginda sallallahu alaihi wasallam. Sunnah ni sangat luas lah, ya, sunnah luas. Pakai hari ni mungkin ada yang pergi kerja pakai necktie. Adakah itu sunnah? Pergi kerja tak pakai jubah, tuan-tuan, ya. Orang perempuan pergi kerja pakai baju kurung, berbunga-bunga pula tu. Ya, pakai pin sini, konsang sana, konsang sini, ya, pakai pula baju berbunga-bunga. Baju berbunga-bunga, tudung warna pink, pink dengan purple. Campur pula, ya. Pink purple, baju pula warna-warni. Pergi. Adakah itu sunnah Nabi? Ya. Jawapannya, ya, sunnah menutup aurat. Pakai baju, masuk orang lelaki pakai baju, kemeja masuk, ta'in pula. Pakai pula coat di luarnya. Pakai pula blazer, Masya Allah. Kemasnya bang, ya.
Adakah itu sunnah Nabi? Ya, Nabi tak pakai macam tu. Tetapi adakah itu sunnah? Ya, dia anggap juga sebagai sunnah kerana sunnahnya mana? Menutup aurat. Orang perempuan pakai baju walaupun warna-warni, tapi menutup aurat dengan sempurna dan tidak melampau-lampau perhiasannya, ya, tidak bertabarruj, maka ia dianggap juga sunnah. Sunnah mana? Sunnah kerana menutup aurat. Jadi sunnah ni luas perbincangannya. Jadi nak kata mengaku kita cinta pada Rasulullah tapi kita tak ikut sunnah Nabi. Suami tak ikut sunnah Nabi, isteri tak ikut sunnah Nabi. Kalau ikut sunnah Nabi, mana boleh suami memukul isteri, menengking isteri, tidak membagi nafkah ni ya. Siapa mana-mana suami yang berlaku tidak baik pada isterinya, maka dia dianggap sebagai tidak ikut sunnah Nabi. Kenapa? Sebab sunnah Nabi itu ialah suami buat baik pada isteri dan anak-anaknya. Nabi kata apa? Khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik kamu ialah yang paling baik pada ahli keluarga kamu, dan aku di kalangan kamu adalah yang paling baik dengan keluarga aku. Jadi Nabi menunjukkan contoh yang terbaik dalam keluarga baginda. Nabi berlaku baik terhadap isteri dan anak-anaknya. Itu sunnah Nabi. Kan? Tak semestinya sunnah Nabi itu dengan pakaian, ya, dengan amalan dan sebagainya. Termasuklah akhlak Nabi itu juga sunnah. Sunnah ni setiap apa yang datang daripada Nabi itu sunnah. Oleh kerana itu, kalau kita nak hati kita hidup, ikut cara Nabi, sunnah Nabi. Antaranya, jadi suami yang baik, jadi isteri yang baik. InsyaAllah ya. Allahumma salli ala Muhammad. Yang ketiga, kata Ibrahim bin Adham, qara'tumul Quran walam ta'malu lahu walam ta'malu bih. Yang ketiga, kamu baca Quran tapi kamu tak beramal dengan Quran. Hati mati tu. Bila hati mati, doa kita susah nak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Baca Quran tapi tak beramal dengan hukum-hukum di dalamnya. Wal'iyadzubillah min dzalik. Hati-hati ya. Jadi baca Quran, biar beramal dengan hukumnya. Allah kata itu, jangan duk melawan. Kalau melawan maknanya hati tu sakit. Saya rasa lah, awak rasa ayat ni tak betul rasanya. Awak tak gemar lah ayat ni. Apa yang tak gemarnya Kak Oi? Tak gemar lah ni, kata apa orang perempuan kena pakai, melabuhkan pakaian. Awak tak gemar lah. Ya? Tak rock lah. Tak moden lah. Jaga-jaga tu. Perkataan begitu boleh dianggap sebagai perkataan yang mensyirikkan Allah. Ya? Boleh gugur iman. Kena mengucap balik. Siapa yang mengata tidak percaya dengan Quran, bahkan dia mengata, bahaya tu. Gugur iman. Na'udzubillah min dzalik. Sebab tu kadang-kadang tuan-tuan dan puan, banyak perkara syirik yang kita buat kita tak perasan. Syirik besar kita tak buat. Duk sembah tok kong ya, kita tak buat. Tapi yang syirik-syirik kecil ni, syirik-syirik khafi, yang tersembunyi ni, banyak kita buat tanpa kita sedar. Percakapan kita, perbuatan kita, pemahaman kita, tindak tanduk kita, ya, kata-kata kita ni. Sebab tu kita selalu mengucap 2 kalimah syahadah dalam solat kita, memperbaharui syahadah kita. Selamatlah kalau orang yang tak solat macam mana? Solat tak buat, lepas tu syahadah pun tak ada. Lepas tu buat pula syirik-syirik yang perkataannya, kadang-kadang berseloroh pun mensyirikkan Tuhan. Syirik-syirik yang tak nampak ni. Sebab tu kena banyak selalu istighfar dan kena banyak kita ulang balik kita punya syahadah. Baik, tanda hati mati yang ketiga, baca Quran tapi tak beramal dengan Al-Quran. Yang keempat, Rabi' akaltum ni'matallah walam tu'addu syukraha. Yang keempat, kamu memakan nikmat-nikmat Allah, rezeki Allah kamu makan, tapi kamu tak syukur atas pemberian Allah. Ucaplah alhamdulillah, syukur kita kepada Allah, selawat ke atas Nabi Muhammad ya Rasulullah, selawat ke atas Nabi ya Rasulullah. Ya, syukur banyak-banyak. Makan nikmat Allah tapi tak syukur. InsyaAllah ya. Ini untuk saya juga. Kadang-kadang kita ni tamak sangat. Allah bagi itu cukup dah, tapi rasa tak cukup selalu ya. Padahal kita lupa nikmat yang lain.
nikmat penglihatan kita, nikmat pendengaran kita, nikmat sentuhan kita, nikmat rasa dan sebagainya. Lupa. Yang duk ingat kan duit tak dapat lagi. Yang duk teringat tu bila nak masuk duit, bila dapat bonus begitu. Yang ni lupa ni, mata ni. Ini bukan nikmat ke? Telinga ni bukan nikmat. Ada anak isteri bukan nikmat ke? Ada oksigen ni bukan nikmat ke? Sihat ni bukan nikmat ke? Sembuh daripada COVID bukan nikmat ke? Yang itu tak berapa nak nampak. Yang kita nampak nikmat Allah ni, dapat duit banyak-banyak, dapat rumah besar, kereta besar, itu nikmat. Habis tu yang lain tu bukan nikmat. Ni syukur banyak-banyak. InsyaAllah ini saya cakap untuk saya. Kemudian yang kelima, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Al-khamis qultum inna syaitan aduukum wa wafaqtumu. Yang kelima, tanda hati mati, mengaku syaitan itu musuh tapi tak berjuang menentangnya. Bahkan berkawan pula dengan syaitan. Kita kata syaitan tu musuh, aku geram dengan syaitan ni. Tapi gaya hidupnya macam kawan dengan syaitan. Nampak gaya je kan. Apa-apa itu macam mana cerita orang tu. Ya? Duk kata syaitan ni musuh. Tapi membazir. Itu sama lah tu. Kata syaitan, syaitan tu jahat. No, musuh aku tu. Tapi membazir. Macam mana ni? Mengaku syaitan tu musuh, tapi bila buat sedekah tu, kedekut. Kedekut tak hidung masing pula. Haji bakhil pula rupanya. Itu syaitan lah tu. Asyaitanu ya'idukumul faqr wa ya'murukum bil fahsya'i wal munkar. Kata Allah Ta'ala, syaitan tu menakutkan kamu dengan kefakiran. Ya, nak bagi infak sedekah subuh untuk surau An-Nur. Berat benar rasanya. Nampak tak? Kata syaitan tu musuh, tapi bab nak bagi ni, berat benar rasanya. Nampak tu? Tak menentang syaitan. Itu tanda hati mati tu. Jaga-jagalah kita ya. InsyaAllah. Ini saya cakap untuk saya, bukan tuan-tuan dan perempuan. Sebab saya tahu tuan-tuan dan perempuan ni wali-wali Allah belaka. Baik, kita pergi yang ke-6. Ya. As-sadis. Qultum innal jannata haqq falam ta'malu laha. Yang ke-6, kamu mengaku adanya nikmat syurga tapi tak beramal untuk mendapatkannya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kata syurga tu betul nikmat gitu gini, tapi tak beramal untuk mendapatkan syurga. Macam mana ceritanya tu? Ya. Banyakkan beramal untuk mendapatkan syurga, barulah hati kita hidup. Kemudian yang ke-7, tanda hati mati, mengaku adanya siksaan neraka tapi tak berusaha untuk menjauhinya. Kata betul neraka ni tak maulah aku, tobat lahum, tak maulah aku masuk neraka. Tapi tak solat, macam mana ceritanya? Tapi buat maksiat, rupa mana nak? Kata tak nak masuk neraka, tapi tak nak pula berubah. Bukan tuan-tuan, saya cakap saya ya. Kemudian tanda hati mati yang ke-8. Mengaku kematian itu pasti tiba bagi setiap jiwa tapi masih tak bersedia untuknya. Takut mati tapi hidup cara macam tak nak mati je rupanya. Atau rupa mana rupa itu? Ya? Hati mati tu. Yang ke-9. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Menyibukkan diri membuka aib orang lain tapi lupa aib diri sendiri. Sibuk sangat tengok aib orang sana sini. Ya? Cari ke mana. Seronok bertepuk tangan tengok orang tu dibuka aibnya. Orang dok mengata dia seronok. Bahkan kita menokok nambah garam. Ya, asam Jawa itu bagi sedap lagi masakan tu. Seronok lah. Memang seronok. Tapi akhirat esok, lebuh tuan-tuan ya. Hati-hatilah kita. Ini tanda hati mati. Orang dok sibuk buka aib orang. Ni hati mati ni. Kata Ibrahim bin Adham. Kalau kita dok sibuk buka aib orang, sebenarnya kita sedang membuka aib sendiri ya. Yang jaga. Dan yang terakhir sebelum kita berhenti, kamu menghantar dan menguburkan jenazah ataupun mayat saudara Islam kamu, tapi tak ambil pengajaran daripadanya. Tengok kematian COVID ramai ya. Ahli kawan kita saudara mara, sedih. Atau tak taubat pula. Tengok depan mata kawan kita pergi. Ya. Tengok taubat waktu tu lah. Sian, dia dah tak ada dah. Lepas tu tak nak pula berubah. Ya. Jadi ni tanda-tanda hati mati. Oleh kerana itu tuan-tuan dan puan-puan, untuk menghidupkan hati kita, mudah saja ya, secara ringkasnya. Yang pertama, kena hadir majlis-majlis ilmu. Ya, insya-Allah ya. Hadir majlis ilmu. Yang kedua, berdampingan dengan orang-orang soleh, orang-orang yang baik, berkawan dengan orang-orang yang baik. Ya. Itu yang kedua. Yang ketiga, banyakkan kita zikir pada Allah.
dan juga banyakkan kita membaca Al-Quran, itu cara boleh menghidupkan hati. InsyaAllah ya. Yang pertama tadi apa? Sibuk dengan majlis-majlis ilmu ya. Tak kisahlah, baca buku-buku agama, tengok-tengok ceramah agama, itu boleh menghidupkan hati. Yang kedua, banyakkan zikir, istighfar, baca Quran, itu boleh menghidupkan hati. Yang ketiga, berdampingan dengan orang-orang soleh, kawan-kawan yang baik, alim ulama, itu boleh menghidupkan hati. Itu ringkasnya 3 untuk kita hidupkan hati. InsyaAllah. Wallahu alam, saya rasa cukup sekadar tu. Yang baik itu pada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang lemah itu atas kekurangan kelemahan diri saya sendiri, minta maaf dan silap. Ya. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Semua kuliah ustaz dia minta bantuan. Tapi bila call balik tak jawab. Jadi wallahu alam ya. Kadang-kadang saya pun tak tahu nak cakap, minta maaf lah, saya pun tak berani sebab saya tak kenal siapa ya. Mungkin betul, mungkin tak betul, tapi beginilah, siapa yang berniat nak bagi ya, silakan ya. Niat kita nak bagi, tapi kalau kita tak yakin, tak perlulah begitu ya. Itu nasihat saya. Sebab saya pun tak pasti betul ke tak betul. Saya minta maaf, saya tak sangka buruk, tapi mungkin ada yang betul, ada yang tidak betul. Wallahu alam ya. Saya minta maaf, dan saya minta maaf kalau anda yang tidak betul tu ya, taubatlah pada Allah. Kalau betul, insya-Allah. Bagi kita yang nak bagi itu, kalau tak yakin, tak apa, minta ampun pada Allah ya. Adapun lebih baik kita, kalau sebelum nak bagi apa-apa pun, kalau boleh kita tanyalah dulu betul-betul. Ada yang sebagaimana puan kata, kontak, lebih baik kontak dulu. Tanya betul-betul ya. Wallahu alam, sebab saya kita payah, saya nak cakap pun susah nak cakap ya. InsyaAllah kalau yang betul-betul lah. Wallahu alam, saya minta maaf ya. Dan bagi sesiapa yang berniat tidak baik tu, termasuk masuk dalam kuliah kita, minta bantuan itu ni, kalau tak betul, taubatlah pada Allah ya. Kerana perbuatan tu Allah melihat kita. Ingat-ingatlah ya. Ingat-ingatlah apa nama, akhirat esok benar. Jangan nanti Allah bangkitkan kita dalam keadaan kita menipu orang. Wallahu alam, sekadar itu saja ya. Untuk surah An-Nur, silakan, insya-Allah ya, Allah melihat perbuatan kita. Wallahu alam ya. Aqul qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa billahil hidayah wat taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya minta diri dulu ya, sebab ada urusan, insya-Allah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.